Oke kelas, kita tunggu lagi 2 menit untuk kawan yang lain masuk. Lepas itu kita akan mulakan kelas. Oke, Cikgu. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, Cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu. Oke. Semua sehat kah? Sehat, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua sehat. Oke. Jadi sebelum kita mulakan kelas, pastikan kamu tulis kehadiran di dalam grupa untuk hari ini. Oke. Sudahkah semua sudah tulis kehadiran? Sudah, Cikgu. Oke, bagus. Jadi sebelum kita start kelas, subtopik yang baru nih Cikgu akan bagi satu gambar. Kamu cari perkataan apa yang kamu nampak. Nanti Cikgu akan jelaskan apa dia punya kaitan dengan kita punya pembelajaran pada hari ini. Boleh nampakkah slide Cikgu? Nampak, Cikgu. Nampak, Cikgu. Oke. Siapa? Oke.
Masih boleh nampak saya cikgu? Masih, Cikgu. Masih, Cikgu. Oke, jadi cikgu bagi masa 1 menit untuk tengok apa perkataan yang kamu nampak di dalam gambar nih. Bagi tahu cikgu. Jumpa saya, Cikgu. Jumpa sudah, Cikgu. Jumpa sudah, Cikgu. Oke, apa dia? Kejap, cikgu Baris ketiga. Baris ketiga. Kos Oke, kau tetap. dulu lah baru aku. Baris ketiga, kos tetap. Oke, Iya. kos Itu, tetap. Cikgu, dari bawah. Lagi Dari Cikgu, bawah, dari bawah. baris 2 kedua. kilang, 3 2 kilang. Kejap. Kilang tuh baris keberapa? lepas kos tetap, Cikgu. Kos tetap. Oh, kilang. Baris kelima. Oke. Baris kelima, kos apa tuh? Kos marginal. Kos marginal. Apa lagi perkataan yang kamu nampak? Marginal. Cikgu, Jumlah kos, Cikgu. semuanya dulu. Kos Jumlah purata, kos. Cikgu. Bagi tahu cikgu di mana dia punya barisan tuh? Kos purata. Cikgu, jumlah kos tu lepas kilang. Oh, Tutup oke, di bawah air. kilang. Kos purata di mana? Kos purata. Kedua dari bawah, Cikgu. Baris kedua dari bawah. Kedua dari bawah. Oke, betul. Kos purata lagi. Upah buruh, Cikgu. Upah buruh di baris keberapa tuh? Bawah sekali, baris keempat ke atas. Dari bawah, baris keempat. Dari bawah baris keempat. Oke, upah buruh. Cikgu. Ya. Bangunan kedai, Cikgu. Bangunan kedai. Baris keberapa tuh bangunan kedai? Lepas upah buruh, satu garis dari bawah, ya. Oke, bangunan kedai. Upah buruh, langkah lagi, Cikgu, satu baris. Oke, sudah. Bangunan kedai sudah. Apa lagi? Yeay. Rumah. Rumah di mana rumah? Baris ketiga dari atas. Dari bagian Oke, ujung. baris ketiga dari atas. Oke, rumah. Lagi ada perkataan yang lagi kamu nampak? Ada yang nampak bilair kah? Tidak, tapi nampak jumlah kos. Jumlah kos. Cikgu, nampak, Cikgu. Bilair, Cikgu. Ya, Terbalik dia, baru terbalik. mau cakap. Baris Jumpa saya, Cikgu. Oke. baris pertama. Dia di bagian atas kan? Iya. Di mana jumlah kos tuh? Baris kelima dari awal Baris sampai berapa tuh? Nampaklah. Jumlah kos sudah kan? Kita sudah tandakan jumlah kos. Jumlah kos. Oke. Kos margin juga, Cikgu. Ya, sudah di atas tuh kan jumlah kos, di bawah dia kos marginal. Iya. Oke, jadi Tahnia, semua betul lah apa yang kamu dapat carilah apa yang perkataan cikgu inginkan untuk hari ini. Jadi perkataan-perkataan yang kita boleh atau warnakan adalah berkaitan dengan kos-kos yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini? Tapi sebelum kita masuk topik, cikgu mau semua berikan perhatian sepanjang kita punya PDP ini lah. Oke, bolehkah semua? Boleh. Boleh, Cikgu. Oke.
Oke, jadi kita akan masuk subtopik yang baru yaitu 4.1.3 kos pengeluaran. Jadi boleh buka muka surat 215 sehingga 218. Semua sudah dengan buku teks kan nih? Sudah. Sudah, cikgu. Oke, bagus, semangat ah. Oke. Jadi kita akan masuk. Jadi ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat menjelaskan kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos marginal, dan juga kos purata. Jadi kalau sepanjang PDP kita nih kamu bagi tumpuan, insya Allah kamu boleh capailah kita punya objektif pembelajaran hari ini. Seterusnya kita masuk definisi kos pengeluaran. Oke, ada siapa-siapa yang sukarela kah untuk bacakan definisi kos pengeluaran? Saya, cikgu. Oke, silakan. Baca di slide ke cikgu atau di buku teks? Baca di slide. Tak nampak lah, cikgu. Dan nampak slide? Iya. Slide cikgu yang silang kata tadi tu cikgu. Iya, masih silang. Sekarang boleh nampakkah slide cikgu? Nampak? Objektif pembelajaran? Iya. Oke. Ini cikgu sudah terangkan, jadi kita akan terus masuk kepada definisi kos pengeluaran. Oke, teruskan. Siapa yang mau baca tadi tuh? Saya, cikgu. Oke. Baca objektif pembelajaran dia kan, cikgu? Kos pengeluaran sudah nih. Slide kos pengeluaran kah? Oke. Oke. Kos pengeluaran. Cikgu, saya baca dari buku teks. Di slide cikgu saya tak nampak. Oke. Teruskan. Kos pengeluaran ialah segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, nampak saya, cikgu? Oke, terima kasih. Jadi slide cikgu masih belum nampak kah? Nampak saya cikgu. Masih belum Iya. nampak? Nampak. Nampak kah? Nampak sudah, cikgu. Belum nampak. Oke, terima kasih yang respon tuh. Oke, jadi ini adalah definisi untuk kos pengeluaran. Segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Oke, jadi apa-apa perbelanjaan sama ada kostum untuk input tetap ataupun input berubah, itulah dikira sebagai kos. Kedua-duanya akan ditambahkan sekali untuk mendapatkan kos pengeluaran. Jadi boleh cikgu tanya, apa input yang dimaksudkan nih? Ada berapa input yang kita sudah belajar? Dua. Iya kah? Oke, 2. Input apa tuh? Input tetap dengan input berubah. Oke, betul. Siapa yang jawab tuh? Terima kasih, betul. Kita sudah pun belajar input tetap dan juga input berubah. Jadinya kan bila kita mengira kos pengeluaran ini, kedua-dua nih kita akan
tambah, sama ada input tetap dan juga input berubah. Jadi untuk setakat nih ada apa-apa soalan kah? Tiada cikgu. Oke, tiada. Kita next. Oke, untuk kos pengeluaran nih dia terbagi kepada dua, yaitu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Siapa yang boleh baca? Si Fazil adakah? Siapa cikgu? Fazil. Fazil kah Fazli? Fazli, sorry. Fazli. Fazli. Belum masuk dia cikgu. Oh, tidak ada. Tadi Sahindrawan ada kan? Ada cikgu. Oke, baca. Tolong cikgu bacakan dalam jangka pendek tuh. Dalam jangka pendek, wujud sekurang-kurangnya satu input tetap. Maka kos pengeluaran jangka pendek terdiri daripada kos tetap, yaitu pembelanjaan terhadap penggunaan input tetap, dan kos berubah, yaitu pembelanjaan terhadap input berubah. Oke, Bisa terima kasih Sahindrawan. Oke. Untuk dalam jangka masa pendek nih, dia bagi tahu sekurang-kurangnya wujud satu input tetap. Tidak kisahlah input tetap dia tuh bangunan kah, kilang, loji, ataupun mesin. Sekurang-kurangnya ada satu. Jadi kos pengeluaran jangka pendek terdiri daripada kos tetap, yaitu perbelanjaan terhadap penggunaan input tetap. Ya, seperti yang kita sedia maklum sebelum ini, dalam jangka pendek nih kita wujud kos tetap dan juga kos berubah, yaitu perbelanjaan terhadap input berubah. Oke, dalam jangka panjang nih cikgu akan baca. Kesemua input yang digunakan adalah input berubah kerana firma berupaya mengubah input tetap menjadi input berubah. Maka kos pengeluaran jangka panjang terdiri daripada kos berubah sahaja. Oke. Kalau tadi dia dalam masa jangka pendek nih dia ada dua, berubah, input tetap dan juga berubah. Kalau dalam jangka panjang nih semuanya akan berubah. Boleh fahamkah? Paham. Boleh Oke, cikgu. terima kasih. Oke. Seterusnya cikgu ada soalan. Tengok gambar nih, kamu bagi tahu dia kos tetap atau kos berubah. Untuk gambar pertama nih, kos tetap kah kos berubah? Tak nampak tak cikgu? Tidak nampak gambarnya cikgu. Tidak nampak. Sekarang sudah keluar gambarnya. Belum. Belum. Sekarang nampak. Belum cikgu. Belum lagi Belum. cikgu. Ya kan? Sekarang boleh nampak? Sudah, cikgu. Oke. Boleh sudah. Untuk gambar pertama nih, kamu coba teka gambar apa nih? Gambar apa pula? Kos apa nih? Kos tetap kah? Kos berubah? Kos tetap Cikgu. cikgu. Tetap. Cikgu, gambar tuh ada sudah dia punya jawaban. Si Mutia nih kan, No. gambar tuh ada jawabannya tuh cikgu. Di slide cikgu nih, Iya, Iya ada cikgu. gambar tuh di bawahnya ada soal jawabannya. tapi dekat cikgu nak nampak pula jawaban dia. Ajaib cikgu. Kena prank cikgu. Memang ada jawaban kali. Memang ada jawaban. Iya, Mut Sekarang terus pun- dia jawab. Sekarang Iya, pun cikgu, masih ada masih. jawaban. Nampak so kami 5 jawabannya cikgu. Iya cikgu. Nih. Dah mana cikgu tekan balik. Semua mana boleh. Oke, Oke. tidak nampak so cikgu. Tapi dia apa jawabannya? Confirm pun boleh. Kira-kira. Tapi cikgu akan mulakan.
Oke, untuk gambar yang kelima nih, yang kain nih, kos tetapkah kos berubah? Kos berubah. Kos berubah. Kan dia. Kos berubah, cikgu. Kos berubah, betul. Kenapa Nggak dia merujut dulu kos teks. berubah? Sebab dia input dari Harga dia boleh turun naik. Iya, sebab ndak wujud input berubah. Dia boleh Input berubah-ubah. tetap. Salah. Sebab dia berubah lah ikut kita punya pengeluaran. Berapa banyak pengeluaran yang kita inginkan? Berubah. Oke, seterusnya gambar yang kedua nih. Gambar apa? Kos tetapkah kos berubah? Berubah. Oke, kos berubah. Betul lah, sebab dia punya bill nih, nilai dia akan berubah ikut kita punya penggunaan semasalah. Walaupun kita bayar bulan-bulan, tapi jumlah yang kita perlu bayar tuh mengikut kita punya penggunaan. Oke. Jadi gambar yang ketiga nih, kos tetapkah kos berubah? kos tetap. Oke, kos tetap. Seterusnya, gambar pekerja nih, kos berubah atau kos tetap? Kos berubah. Oke, kos berubah. Jadi yang paling ditunggu gambar pertama nih, kos tetap atau kos berubah? Kos Kos tetap. tetap. Oke, kos tetap, betul. Semua nampaknya pandai-pandai kan? Berubah. Masa- Tetap. Oke, jadi untuk gambar nih, ada apa-apa soalan kah? Tiada, cikgu. Tiada, cikgu. Oke, next slide. Nampakkah? Cikgu. Slide sekarang. Slide apa Oke. sekarang sih? Kos pengeluaran, Tiga kan. menu. Belum nampak, belum. Oke, sekarang boleh nampak? Nampak. Oke, jadi ini adalah menu sarapan kita untuk hari ini, yaitu kos pengeluaran. Jadi kita akan belajar 6 kos. Yang pertama adalah kos tetap ataupun FC. FC ini dia dalam bahasa Inggris dia adalah fixed cost. Oke, yang kedua adalah kos berubah, yaitu variable cost. Dan kos ketiga adalah kos berubah purata, yaitu ABC, bukan ais batu campur ya. Average variable cost. Dan keempat adalah jumlah cost, TC ataupun total cost. Dan kelima adalah kos purata, yaitu AC, average cost. Dan yang terakhir, cost marginal ataupun MC, marginal cost. Cost marginal ini sama juga dengan cost shoot. Jadi kalau soalan nanti tanya cost shoot, berarti dia tanya lah tuh cost marginal. Oke, slide cikgu yang kedua boleh nampak? Belum lagi. Belum lagi? Cikgu. Ah, Dorang yang lain ada yang cakap dorang masuk Google Meet ndak dapat. Google Meet cikgu nih. oke. Oke, dapat sudah kan? Si Fatihah. Ya, nampak. Slide cikgu nampakkah tidak? Masih tidak. Nampak cikgu. Warna merah kah cikgu? Ya, merah. Iya, nampak. Oke, ada siapa-siapa yang mau baca kah untuk slide yang kos tetap nih? Saya lah, cikgu. Oke, silakan Kos tetap baca. ialah bayaran yang dilakukan oleh firma.
terhadap penggunaan input tetap dalam proses pengeluaran. Kos tetap tidak berubah. Pada tingkat output sifar, wujud kos tetap dan jumlah kos adalah bersamaan dengan kos tetap. Hanya wujud dalam jangka masa pendek seperti sewa bangunan. Oke, terima kasih yang baca nih. Sahindrawan kan nih? Bukan cikgu, Izzat. Oke. Terima kasih. Oke, jadi untuk topik ini paling penting sekali kamu tahu dia punya definisi dan juga dia punya rumus. Sebab untuk subtopik yang seterusnya dia melibatkan pengiraan. Jadi bila melibatkan pengiraan, dia akan ada rumus. Oke, kos tetap ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input tetap dalam proses pengeluaran. Apa-apalah kos tetap yang digunakan, maka apa-apalah input tetap yang digunakan, maka kos tersebutlah yang perlu firma bayar untuk dia punya penggunaan input tetap dalam proses pengeluaran. Nama dia pun input tetap, memanglah tidak akan berubah. Kalau berubah tu, ada jadi sudah input berubahlah. Oke. Pada tingkat output sifar, wujud kos tetap. Seperti yang kita sedia maklumkan, walaupun kita tiada pengeluaran, kos tetap ni tetap perlu dibayar. Dia punya penggunaan. Dan jumlah kos adalah bersamaan dengan kos tetap. Nanti bila kita mengira sudah, kita akan ada dapat satu jadual yang mana kita punya output adalah sifar, tapi kita sudah ada jumlah kos. Oke, hanya wujud dalam jangka masa pendek. Kos tetap ni hanya wujud dalam jangka masa pendek. Contohnya inilah sewa bangunan. Jadi ambil perhatian untuk ni, dia punya rumus. Macam mana mau kira? Kos tetap yaitu harga input tetap darab dengan kuantiti input tetap. Setakat ni boleh dapatkah apa yang cikgu sampaikan? Boleh. Dapat, Cik. Oke. Kita ke next. Sudah tuliskah rumus dia? Sudah cikgu. Oke, bagus. Oke. Ini adalah keluk. Keluk untuk kos tetap. Tengoklah dia punya keluaran kosong sama sejak sampai akhir. Walaupun tiada pengeluaran, dia tetap sama. Sebab dia kos tetap. Jadi kalau kamu nampak keluk yang begini, dia lurus dan mendatar, maka itu adalah kos tetap, fixed cost. Dah nampak dapat? cikgu. Oh. Dah nampak. Dah nampak. Keluk tu kami tak nampak. Okey, nampak cikgu, nampak. Buku teks ada 215. Okey, Mut. Makasih, Mut. Alright. Sekarang slide cikgu Tidak boleh buku. nampak. Nampak Tidak saya, buku. Cikgu. Slide cikgu. Okey. Jadi nampak kalau dia punya dia cikgu keluk. menggambar sekarang Kak masih belum nampak? Nampak saya, cikgu, nampak. Nampak. Oke. Jadi kalau lurus saja begini sama saja kosong pun sampai akhir keluaran tu dia sama saja mendatar, maka itu adalah keluk kos tetap. Macam yang kawan kamu bagi tahu tadi ada dekat muka surat 215. Oke. Untuk kos tetap ada apa-apa soalan kah?
Tiada, cikgu. Tiada. Slide cikgu yang kedua ni boleh nampak kah? Nampak? Kos Nampak. berubah. Okey. Okey, ada siapa-siapa yang sukarela mau baca untuk kos berubah ni? Saya, cikgu. Mutia adakah? Okey, siapa tu? Saya, Silakan. cikgu. Silakan. Kos berubah merujuk kepada bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input berubah. KB akan berubah secara langsung dengan perubahan tingkat output. Kos berubah tidak akan berubah apabila tingkat keluaran adalah sifar. Contohnya bayaran upah buruh, kos bahan mentah dan bayaran bil elektrik dan air. Okey, terima kasih. Okey, Sama. kalau tadi kita sudah belajar kos tetap, sekarang kos berubah. Kos berubah merujuk kepada bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input berubah. Jadi kalau yang tadi itu input tetapkan, sekarang input berubah. Okey. KB, okey. Kos berubah akan berubah secara langsung dengan perubahan tingkat output. Okey, maaf ada gangguan sedikit. Okey. KB akan berubah secara langsung dengan perubahan tingkat output. Jadi dia bergantung dengan kita punya pengeluaran. Semakin banyak keluaran yang kita ingin lakukan, maka kos berubah tu pun atau input berubah yang kita gunakan tu akan meningkat. Seterusnya, kos berubah tidak akan berubah pada apabila tingkat keluaran adalah sifar. Yalah, kosong kan? Maksud dia. Okey, contoh di sini dia bagi bayaran upah buruh, kos bahan mentah, bayaran bil elektrik dan juga air. Jadi untuk kira kos berubah ni, kos berubah BC, harga input berubah darab dengan kuantiti input berubah. Kalau tadi kita darab dengan input tetap, sekarang kita darab dengan input berubah. Dapatkah apa yang cikgu jelaskan ni? Dapat, cikgu. Okey. Keluk ni boleh nampak? Boleh. Okey. Jadi ini adalah keluk untuk kos berubah. Kan kalau tadi dia mendatar, sekarang dia ikutlah. Ikut berapa banyak kita punya pengeluaran. Boleh nampakkah beza dia dengan yang tadi? Boleh. Okey. Okay, bagus. Kita pergi kos yang seterusnya. Okey, untuk kos berubah purata, ada siapa-siapa yang mau baca? Sukarela. Saya, cikgu. Okey, teruskan baca. Okey. Kos berubah purata merujuk kepada kos berubah seunit output dan diperoleh dengan membahagikan jumlah kos berubah dengan jumlah output.
Kos berubah purata pada mulanya menurun dan kemudian meningkat dengan pertambahan jumlah output. Hukum pulangan semakin berkurangan. Semakin banyak input berubah digunakan, maka tambahan jumlah keluaran yang dihasilkan semakin berkurang. Oke, terima kasih. Oke. Sekarang kos berubah purata. Itu ABC. Kos berubah purata merujuk kepada kos berubah seunit output dan diperoleh dengan membahagikan jumlah kos berubah dengan jumlah output. Sesetengah tu dia nak guna output, dia guna keluaran. Jadi kedua-dua benda tu adalah sama. Kos berubah purata pada mulanya menurun dan kemudiannya meningkat dengan pertambahan jumlah output. Kalau kamu masih ingat yang kita minggu lalu yang kita mengira tu, ada kan dalam jadual tu pertama dia punya kos berubah purata tu sedikit, kemudian meningkat dengan pertambahan jumlah output. Okey, jadi apa yang berlaku tu dipanggil hukum pulangan semakin berkurangan. Semakin banyak input berubah yang digunakan, maka tambahan jumlah keluaran yang dihasilkan semakin berkurang. Maksudnya kalau kita tambah pun buru dalam kita punya pengeluaran tu, semakin tidak baiklah juga untuk kita punya jumlah keluaran tu. Dia akan semakin lama semakin berkurang. Yang macam kita kira tu sampai dia akan menjadi negatif. Jadi untuk rumus kos berubah purata ni iaitu ABC, kos berubah dibahagi dengan jumlah keluaran iaitu TP. Jadi boleh dapatkah rumusnya ni? Boleh. Okey. Kita pergi keluknya pula. Okey, keluk untuk kos ABC ni dia akan jadi beginilah. Dan mulanya dia akan kosong, lepas tu dia menurun, lepas tu dia akan naik semula. Boleh dapatkah? Boleh, cikgu. Kita masuk jumlah kos. Untuk jumlah kos ni ada siapa-siapakah yang mau baca? Saya, cikgu. Okey, silakan baca. Okey, sekejap ya, cikgu. Okey, boleh. Okey, cikgu. Saya mulai ya. Okey. Jumlah kos merujuk kepada kesemua jenis kos yang terlibat dalam proses pengeluaran output. Diperoleh dengan mencampurkan jumlah kos tetap dan jumlah kos berubah. Jumlah kos akan berubah sejajar dengan perubahan jumlah kos berubah pada setiap tingkat output kerana kos tetap tidak berubah pada setiap tingkat output. Perubahan kos jumlah sama dengan perubahan jumlah kos berubah. Semakin tinggi jumlah output pengeluaran, semakin tinggi jumlah kos dan sebaliknya. Okey, terima kasih. Sama, cikgu. Itu adalah untuk jumlah kos ataupun TC. Jadi jumlah kos ni dia merujuk ke semua jenis kos. Tidak kisahlah kos tetap ataupun kos berubah. Untuk kita dapatkan jumlah kos tu, kita kena tambahlah kedua-duanya tu. Kos tetap dan juga kos berubah. Okey. Jumlah kos akan berubah sejajar dengan perubahan jumlah kos berubah pada setiap tingkat output kerana kos tetap tidak berubah pada setiap tingkat output. Okey, cikgu mau tanya, kamu masih ingatkah yang kita kira hari Senin tu? Kos tetap dia, bilangan dia tu sama kan?
atau berubah? Sama, cikgu. Oke, sama. Kos tetap dia sama. Kos berubah dia sejak yang ada mencatatkan peningkatan. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan jumlah kos. Perubahan jumlah kos sama dengan perubahan jumlah kos berubah. Jadi kalau semakin banyak kita gunakan, kita punya input berubah, semakin meningkat jugalah kita punya jumlah kos. Macam tu. Boleh faham kah setakat ni? Faham. Okay, faham. Nama sudah dia tu. Okay. Indah cikgu, faham cikgu. Okay, semangat. Okay, jadi jumlah kos TC sama dengan jumlah kos tetap tambah dengan jumlah kos berubah. Sudah salinkah dia punya rumus? Sudah, cikgu. Okay, sudah. Okay. Okay. Jadi inilah dia punya keluk pula. Sudah cikgu nampak kan? Nampak. Okay. Nampak. Ini gabungan sudah kita punya untuk total cost tu ataupun jumlah cost. Dia ada VC sudah, dia ada FC. Sebab kita kena campurkan kedua-dua tu barulah kita dapat nilai TC. Untuk ni ada soalan kah untuk jumlah cost? Kenapa TC itu di garis FC bermulanya? Mana? Total cost. Kenapa dia punya bermula tu dari FC? Sebabkan macam yang tadi Nina slide tu bagi tahu, sebab kan kalau ini dia berubah mengikut tingkat pengeluaran VC tu. Kalau TC tu dia punya nilai sama dengan FC. Kan jumlah kos tetap dia punya dipanggil sama dengan jumlah kos. Kalau pengeluaran kita kosong pun kita sudah ada jumlah. Kalau kita tiada pengeluaran pun kita sudah ada kos tetap. Maksudnya jumlah yang perlu kita bayar. Boleh faham kah? Boleh. Jadi kita teruskan ke slide seterusnya atau? Teruskan, cikgu. Okay. Okay, seterusnya untuk kos purata. Ada siapa-siapa yang sukarela baca? Saya cikgu. Okay, silakan. Kos purata merujuk kepada kos seunit output dan diperoleh dengan membahagikan jumlah kos dengan jumlah output pengeluaran. Pola kos purata ialah semakin menurun pada peringkat permulaan, mencapai nilai minimum dan seterusnya meningkat semula. Okay, terima kasih kepada si pembaca. Okay, kos purata AC. Untuk kita dapatkan AC ni macam mana? Kita ambil jumlah kos tu TC dibahagi dengan jumlah output iaitu TP. Inilah. Dia bagi tahu sini pola kos purata ialah semakin menurun pada peringkat permulaan mencapai nilai minimum dan seterusnya meningkat semula. Kamu akan nampak lebih jelas apa yang dia katakan ni bila kita sudah masuk kepada pengiraan. Jadi untuk hari ini kita fokus dulu untuk tahu apa dia punya definisi dan juga apa dia punya rumus. Nanti kamu akan faham kenapa dia menurun, lepas tu meningkat, mencapai minimum dan juga seterusnya meningkat semula lah. Boleh faham kan ni?
Boleh cikgu. Faham. Okay. Seterusnya inilah untuk AC tu. Dia akan jadi begini. Keluk dia. Okey, setakat ni kita sudah habis pun ke 66. Okey, ini yang terakhir. Cost marginal, MC. Ada siapa-siapa yang mau baca? Saya lah cikgu. Okey, silakan. Okay. Kos marginal merujuk kepada perubahan jumlah kos kesan daripada perubahan dalam seunit output. Dalam jangka masa pendek, perubahan dalam jumlah kos adalah bersamaan dengan perubahan dalam kos berubah untuk setiap perubahan tingkat output kerana kos tetap adalah malar di sepanjang proses pengeluaran. Kos marginal sama dengan perubahan dalam kos berubah bahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Okey, terima kasih. Sama-sama cikgu. Cost marginal ataupun MC. Okey, macam mana kita dapat dia ni adalah dengan perubahan jumlah kos kesan daripada perubahan dalam seunit output. Jadi dalam jangka masa pendek, perubahan dalam jumlah kos adalah bersamaan dengan perubahan dalam jumlah kos berubah untuk setiap perubahan tingkat output. Kerana kos tetap adalah malar di sepanjang proses pengeluaran. Okey, jadi ini adalah rumus dia, kos marginal. Perubahan dalam kos marginal iaitu VC sama dengan dibahagi dengan perubahan dalam jumlah output iaitu TP. Kita akan dapatlah jumlah kos marginal. Dia ada dua rumus kita boleh guna. Satu kita guna VC. Ataupun satu lagi kita boleh guna TC, iaitu perubahan dalam jumlah kos dibahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Jadi setakat ni jelas kah? Jelas cikgu. Okey, jelas. Okey. Jadi dia punya keluk pun lebih kurang dengan yang tadi itu. Kos purata. Dia akan berada di bawah kos purata. Okey, jadi ada apa-apa soalan kah? Sepanjang 6 kos pengeluaran yang kita belajar ni. Sebelum kita masuk aktiviti kumpulan. Cikgu? Ya. Saya tak seberapa faham bahagian ni. Keluk yang bercampur yang... Iya. Yang A dengan B yang bercantum tu cikgu, maksudnya apa cikgu? Sama ke? Bukan, dia punya perubahan dalam kuantiti yang dikeluarkan. Jangan tengok dulu dia punya AB ni sebab ini pengiraan. Oh, Dia punya kedudukan tu VC macam mana, AC macam mana dan juga MC. Oh, okey. Faham saya cikgu, faham. Okey, jadi ready kah sudah untuk kerja kumpulan pula? Aktiviti kumpulan. Ada nama. Ada nama? Ada Cuba. nama Cikgu. baru hari ni. Ya, ada nama baru hari ni cikgu. Siapa? Cuba sebut. Izzat, Izzat. Sahindrawan, Nurizara. 4 orang cikgu, 4 orang. Sahindrawan. 5. Fatihah. Izzatul ada kah? Izzatul ada? Tiada dia cikgu. Tiada cikgu, tiada. Ada. Naziatul ada. Adakah tiada? Naziatul mana ada? Oh, Syalima. Itu Syalima. Ada. Tiada cikgu.
Dok si Tiada. Nurizara. Ada tak? Nurizara ada. Harima ada. Ada Wia ada. 5. Tiada. Atur. Oke, semua sudah ada kan yang di dalam ni? Resha tiada Semua cikgu. sudah nama kan? Ada cikgu. Tiada ke ya? Ada. 6 lah tu cikgu. Ada Resha. Oke. Wih, Oke. kenapa begitu tuh? Bertenang. Oke, jadi kumpulan 1 ni kita bagilah dia punya ketua si Hilda. Dan kumpulan 2, ketua dia si Mutia. Boleh kan? Boleh cikgu. Oke, jadi apa yang cikgu mau kamu buat adalah untuk kumpulan 1, lengkapkan jadual berkaitan kos tetap ni. Untuk kumpulan 2, lengkapkan jadual berkaitan kos berubah. Oke, cikgu. Bincang dalam kumpulan. Cikgu bagi masa 5 minit. Lengkapkan. Lepas tu cikgu mau wakil daripada setiap kumpulan. Bacakan apa yang kamu jawablah. Bolehkah? Boleh cikgu. Cikgu, Ya. kami bincang cikgu macam mana tu cikgu? Didengar tu. Bolehlah bincang di chat tu. Sebab kumpulan 1 kan kos 1 kos Okey. berubah. Okey cikgu. Bincang jawapan sejak bincang yang lain-lain. Tolong nanti. Cikgu, kenapa gelap skrin tu cikgu? Nampak sudah? Iya, nampak sudah. Kalau kamu sudah siap, kumpulan 1 atau 2, boleh bagi tahu cikgu terus. Kita akan cepatkanlah kita punya ni activity. Sebab kita ada lagi quiz. Cikgu, aku punya siap sudah, cikgu. Kumpulan berapa? Cikgu, aku sudah siap. Kumpulan berapa tuh? Kumpulan 1 kah? Kumpulan 2 yang sudah siap tuh? Kumpulan pertama. Oke, kumpulan pertama. Kumpulan 2 tuh masih dalam perbincangan. Laju juga kumpulan 1. Pastikan Cikgu? semua orang ya? Kumpulan pertama, Boleh jawab cikgu. tak, Cikgu? Pertama. Iya, dijawab. 1. Ditengok sejak. Jadi cikgu Jawab. baca, cikgu. Kumpulan 2 sudahkah? Senang sejak ni kan? Sudah. Oke, sudah. Jadi kita mulakanlah. Untuk kumpulan yang pertama, wakil minta bacakan kamu punya jawapan. Nanti kita akan cek. Mana sudah wakil? Cikgu, jawapannya nih Ya. panjang kah pendek? Jawabannya panjang kah pendek? Bergantung dengan soalan tu lah. Oh, Ada pendek, ada panjang. Oke, cikgu. Ada panjang. Ya, ada panjang, ada pendek. Bergantung dengan dia punya soalan lah. Cikgu, saya akan menjadi wakil kepada kumpulan 1. Oke, bagus. Jadi bacakan kau punya jawapan. Kumpulan 2 dengar jawapan dari kumpulan 1, tulis. Kos Boleh tetap. kan? Boleh jawab Oke. sudah? Boleh. Okey. Kos tetap ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input tetap dalam proses pengeluaran.
Oke. Betul. Jawaban yang kedua. Kos tetap tidak berubah atau malar pada tingkat output sifar dan bersamaan dengan Apa tuh? bersamaan dengan kos tetap. Bersamaannya. Bersama dengan kos. Dengan Jawaban itu, kamu cikgu, silakan. dengan wujud kos tetap. Oke, jawaban yang ketiga. Kos tetap tidak berubah apabila berlaku perubahan pada tingkat output. Tidak berubah. Oke. Cikgu nak outline ku cikgu. Jawaban apa? Oke, jawaban yang keempat. Perubahan kos tetap akibat daripada perubahan dalam satu unit output adalah Adalah apa? jumlah kos. Jumlah kos. Oke, terima kasih. Itu adalah wakil untuk kumpulan 1. Jadi untuk kumpulan 2, bacakan kamu punya jawaban. Siapa wakil untuk kumpulan 2? Saya cikgu. Diam-diam pula saya. Saya cikgu. Oke, teruskan. Oh, okey. Okey cikgu. Kos berubah ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input berubah. Oh, satu kumpulan satu wakil ke cikgu? Iya, cikgu pula. Iya, satu kumpulan 1 orang wakil. Baca semua. Mut, apa yang sedia kala tu? Mut? Nomor 2 kah? Kos berubah. Mut, Apa? Mana sudah kumpulan 2? kos berubah apa? Tu, betul itu yang kau cakap tu. Kos berubah. Sedia kala. Bukan. Aku tulis tu, itu lain tu. Kau punya jawapan, Ya, Res. kenapa Aku kumpulan Kos berubah secara langsung dengan perubahan di mana sudah kamu baca nih? Nomor 2 cikgu, nomor 2. Oke, kos berubah. Iya. Kos berubah. Sen. Ayo. Tolak marka lah kumpulan 2 nih. No, Saya jumpa cikgu. Aku yang jumpa. Sudah sama. Aku jumpa pertama saja itu. Aku jawab. Oke. Cepat. Jangan tolak cikgu, jangan. Iya. Pak, cepat. Oke. Yang mana? Nomor 2 kan? Iya, Nomor 2. Kos berubah adalah sifar apabila tingkat output adalah kenapa ada sifar 2 kali? Adalah sifar kerana tiada pengguna. Input berubah. Cukup paham? Jawaban seterusnya apa?
Wujud sifar. Adalah sifar. Oke. Kerana Karena tiada. oke, tiada. Jawapan yang ketiga. Kos berubah akan berubah mengikut perubahan pada tingkat output. Oke, kos berubah akan berubah. Oke, jawapan yang terakhir kumpulan kamu. Kos berubah purata. Kos berubah purata. Nggak boleh tukar jawaban sudah. Nggak boleh. Cikgu bagi BM dia lah. Ataupun Mana ada? Cikgu Ya, boleh cikgu. tukar kah cikgu? Tadi aku tulis tukar apa? boleh lah. Nggak boleh, Nggak oke. boleh. Kita selamat jawaban. Ada. Jadi ya, Oke. diam. Jadi untuk kos tetap kumpulan 1, yang pertama nih adalah betul lah dong punya jawapan. Bayaran yang dikeluarkan oleh firma terhadap penggunaan input tetap dalam proses pengeluaran. Jadi jawapan dorang yang kedua pun adalah kos tetap tidak berubah. Tingkat output sifar dan bersamaan dengan jumlah kos. Itu kan kamu jawab, betul kan? Kumpulan 1. Ya, cikgu. Oke. Kos tetap tidak berubah apabila berlaku perubahan pada tingkat output. Macam tadi itulah mesin dia, bilangan dia tuh akan sama. Seterusnya, perubahan dalam jumlah kos tetap akibat daripada perubahan dalam satu unit output dikenal sebagai kos marginal ataupun cost shoot. Kos marginal ataupun cost shoot-nya adalah sama sajalah dia punya maksud. Jadi berapa kamu betul kumpulan 1? Semua betul kah? 3 aja, cikgu. 3 saja yang betul. Oke. Kumpulan 2. Oke, kos berubah ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap perubahan tingkat output. Seterusnya, kos berubah adalah sifar apabila tingkat output sifar, maksudnya kita punya keluaran lah, kerana tiada penggunaan input berubah. Kos berubah akan berubah mengikut perubahan pada tingkat output. Semakin banyak kita keluarkan, semakin banyaklah juga kita punya input berubah yang kita perlukan. Perubahan dalam jumlah kos berubah akibat daripada perubahan dalam satu unit output dikenal sebagai kos berubah purata. Jadi kumpulan 2 berapa kamu betul? Kalau kumpulan 1 3, kamu berapa? Betul semua itu. Betul semua, cikgu. Yay. Ya, kita yakin. Ya, betul semua. Jadi beza 1 markah lah dengan kumpulan 1. Yay. Cikgu, kami tambah markah. Sabar. Tiada 3/4. Oke. Oke, kita pergi sesi yang terakhir yaitu kuis. Jadi cikgu open untuk soalan pertama, ada siapa-siapa yang suka rela kah? Astagfirullahaladzim. Nampak Okey, jawapan, cikgu. cikgu. Saya tahu saya jawapannya, cikgu. Oke, Cikgu, soalan pertama apa? saya nak cikgu. Ada soalan dalam cikgu. teks Saya nak jawapannya cikgu. kan.
Saya Mutia, cikgu. Saya Cikgu, cepat. tapi tak nampak dia punya soalan, cikgu. Dah nampak Oke, soalan, Mutia. cikgu? Iya. Nampak soalan? Okey, nampak saja. Ada. Nampak sama. Nggak boleh. Tak boleh, cikgu. Saya pura-pura Tak tak boleh. nampak, cikgu. Good. Diam-diam. Mut diam-diam, Mbak. Okey. Siapa nampak tuh? Sebut. Iya, siapa nampak tuh tahu lah. Okey, kejap ya. Kalau slide ini dibesarkan, kamu nak nampak kah? Kah soalan dia? Apa, cikgu? Nampak kah soalan dia sekarang nih? Nampak, cikgu. Saya baca lah, cikgu. Oke, baca soalan dan bagi jawaban. Okey. Pernyataan yang manakah benar berkaitan maksud kos pengeluaran? Itu cikgu. Bayaran yang dilakukan oleh pengguna atas pembelian. B. Bayaran yang diberikan oleh kerajaan kepada firma. C. Segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam pengeluaran. Sekejap ya, cikgu. Oke, jadi jawaban kamu? Jawapan dia, cikgu. Tidak payahlah pikir-pikir. Jawapan dia, cikgu, C. Ya, kamu jawab sih. Oke. Ya, cikgu. Oke. Terima kasih, Mutia. Jadi, Sama-sama. soalan berikutnya kos pengeluaran. Betul. Betul. Oke. Belum lagi, belum. Diam. Betul. Belum lagi. Oke, jadi kos pengeluaran. Jadi, kos pengeluaran ini merujuk kepada segala perbelanjaan terhadap input, tak kisahlah tetap ataupun berubah yang digunakan dalam pengeluaran. Jadi, betullah jawaban kamu adalah C. Tahniah, Mutia. Seterusnya, nampakkah soalan dia? Nampakkah soalan dia? Enggak, cikgu. Kenapa dia slow? Oke, nampakkah soalan? Nampak, cikgu, ada jawabannya di bawah tuh. Jadi kamu baca dia soalan bagi jawaban salah jawaban dia. Okey, Ya, cikgu. cikgu, kami enggak nampak yang Mood Kita dalam bagian komik bagi orang lain. Iya. Sudah, cikgu, Pak. kami Iya, Pak. Oke. Nampak sudah? belum. Soalannya tak nampak. Soalannya tak nampak. Oke, sekarang boleh nampakkah? Belum, cikgu. Boleh. Boleh sudah? Dia Oke. punya soalannya. Sekarang boleh nampak? Oke, nampak, cikgu, nampak. Oke, terus baca soalan dan bagi jawaban. Kos tetap hanya wujud dalam jangka Boleh, panjang, cikgu. B jangka pendek, C tidak pasti ya. C, cikgu. B, Tidak, cikgu. yakinkah B? B, cikgu. B. Ya, Yakin? menurut buku teks, cikgu. Muka surat 215, dia cakap di sini, kos tetap hanya wujud dalam jangka pendek kerana input tetap akan berubah menjadi input berubah dalam jangka panjang. Oke, boleh sudah nih pas. Oke, jadi betullah jawaban dia. Jawaban Betul. dia adalah
Di Tahnia, siapa yang menjawab tuh? Kos tetap Ye, hanya ye, wujud ye. dalam jangka pendek. Oke, kita terus soalan ketiga. Soalan ketiga nih kebat. Cikgu baca dia punya soalan. Nanti siapa-siapa yang suka rela bagi dia punya jawaban. Gambar di bawah ini menunjukkan satu input yang digunakan oleh pengusaha dalam pengeluaran jangka pendek. Manakah ciri input tersebut? A, B, C, dan D. Siapa yang mau jawab? Cikgu. Oke, jawaban dia. Kamu jawab A. Iya. Saya Cikgu. Oke, sudah Eh, lelaki Cikgu. tadi jawab. Sudah, siapa nih? Si Hilda kah? Siapa yang jawab sekarang nih? Yang tadi lelaki tuh. Iya Cikgu. Oke, betul lah jawaban dia E. Sebab ini kita tahu input tetap kedai kan. Walaupun kita tidak pengeluaran, kita tetap ada kedai ni lah. Maksudnya kita ada komitmen untuk kita bayar sewa kita punya kedai. Jadi jawaban dia betul lah tidak berubah walaupun output berubah. Walaupun tingkat output kita meningkat, kita punya kedai itu pun dia punya bilangan tetap sama. Jadi ada soalan kah? Tiada, Oke. Cikgu. Untuk soalan yang keempat. Siapa yang mau jawab? Saya Cikgu. Oke, baca soalan dan bagi terus jawaban. Manakah rumus bagi mengira marginal cost? Oke. Jawabannya E. Jawaban kamu adalah E. Oke. Tahnia, jawaban betul. Seperti yang kita tahu untuk kira marginal cost, perubahan dalam jumlah cost TC dibagi dengan perubahan dalam jumlah keluaran, yaitu TP. Jadi untuk soalan yang keempat nih ada apa-apa masalah kah? Tiada. Oke, tiada. Soalan terakhir nih boleh nampak kah? Nampak Nampak, apa Cikgu. Memang sepatutnya kami nampak jadwal tu memang ada sudah dia punya tulisan kah? Cikgu bagi. Atau sepatutnya dia kosong kah? Memang tidak nampak apa-apa. Oke, nampak Tidak nampak apa-apa. Nampak ada punya soalan. Nampak soalannya, Cikgu. Oke, siapa yang mau baca? Ini pun soalan kebat. Soalan terakhir, cepat. Hai, tiada yang sukarela. Apa, Cikgu? Soalan kelima nih. Oh, anu tu Cikgu mencari jawapan di buku teks. Oke. Cikgu baca soalan dia, kamu bagi jawapan kamu lah. Oke, soalan ini terangkan perbezaan kos tetap dan kos berubah. Sudah pun cikgu tadi jelaskan dan ada di buku teks. Cikgu bagi 30 saat untuk cari jawaban. Oke, sudah jumpa kah jawapan? Sudah. Oke, mau jawab kah tuh? Siapa yang jumpa soal jawaban tuh boleh bagi share kah jawaban kamu apa? Oh, satu lah Cikgu. Kos tetap
tidak berubah atau malar pada setiap tingkat output, manakala kos berubah pula akan berubah secara langsung dengan perubahan tingkat output. Oke, jadi betul lah. Tahnia, siapa yang jawab nih? Ini ada 4, tapi kamu bisa bagi 1 tuh oke lah, betul lah jawaban dia. Kos yang tidak berubah, malar, maksudnya tetap kan tadi kalau kita tengok dia punya keluk tuh pun dia tetap malar pada setiap tingkat pengeluaran. Manakala untuk kos berubah, kos yang berubah secara langsung mengikut tingkat keluaran. Jadi cikgu mau ucap tahniah kepada kamu sebab sudah berjaya dapat jawapan dengan mudah. Kan? Iya, betul cikgu. Oke. Jadi untuk sebelum kita tutup, ada soalan kah? Mutia ada soalan kah? Tiada cikgu. Sahindrawan ada soalan? Tiada cikgu. Izzat ada soalan? Tiada cikgu. Adawiyah ada soalan? Tiada. Oke, Izara ada apa-apa soalan kah? Tiada cikgu. Oke, si Rizhani ada soalan kah? Tiada cikgu. Oke, tiada. Sebabkan kamu tiada soalan, jadi cikgu mau kamu tulis rumusan apa yang kamu paham pada hari ini. Boleh kan? Boleh cikgu. Cikgu bagi masa. Tulis apa yang kamu faham pada hari ini. Lepas tu, 1 orang cikgu minta wakil. Seorang perempuan, seorang lelaki lah. Oke, sudah siapkah kamu punya rumusan tuh? Oke, cikgu minta wakil untuk perempuan. Bolehkah 1 orang? Siapa-siapa yang sukarela? Tiada yang sukarela kah? Oke, lelaki adakah? Si Izzat? Ada cikgu. Oke, boleh bacakan rumusan kamu untuk hari ini. Kos pengeluaran melibatkan kos tetap iaitu tanah yang digunakan untuk pembinaan dan kos berubah iaitu buruh sama ada buruh mahir dan tidak mahir. Itu saya cikgu. Oke, itu yang kamu paham untuk hari ini. Oke, terima kasih Izzat. Oke, betul lah. Ya cikgu. Kos pengeluaran dia melibatkan juga buruh mahir dan tidak mahir. Untuk perempuan, cikgu mau 1 orang. Saya lah cikgu. Oke, cepat. Bacakan. Okey cikgu. Okey. Rumusan hari ini ialah kita belajar tentang kos pengeluaran.
Kos pengeluaran ialah segala perbandingan terhadap input yang digunakan dalam proses siapa? Oke, teruskan. Oh, okey. Digunakan dalam proses pengeluaran. Okey. Kos tetap tidak berubah pada setiap tingkat output. Wujud kos tetap walaupun output sifar dan jumlah kos adalah bersama dengan kos tetap. Rumus untuk kos tetap ialah harga input tetap darab dengan kuantiti input tetap. Kos berubah ataupun VC berubah secara langsung dengan perubahan tingkat output. Semakin banyak output dihasilkan, semakin tinggi kos berubah yang perlu ditanggung. Kos berubah tidak wujud apabila tingkat output adalah sifar. Rumus untuk kos berubah, harga input berubah darab dengan kuantiti input berubah. Kos berubah purata ialah merujuk kepada kos berubah seunit output dan diperoleh dengan membahagikan jumlah kos berubah dengan jumlah output. Rumus untuk kos berubah bahagi dengan jumlah keluaran. Seterusnya, jumlah kos merujuk kepada kesemua jenis kos yang terlibat dalam proses pengeluaran output. Jumlah kos yang dapat diperoleh dengan mencampurkan jumlah kos tetap dan jumlah kos berubah pada setiap tingkat output pengeluaran. Rumus untuk jumlah kos tetap tambah dengan jumlah kos berubah. Manakala kos purata merujuk kepada kos seunit output dan diperoleh dengan membahagikan jumlah kos dengan jumlah output pengeluaran. Rumus untuk mengira kos purata, jumlah kos bahagi dengan jumlah output. Yang terakhir ialah kos marginal. Kos marginal merujuk kepada perubahan dalam jumlah kos kesan daripada perubahan dalam seunit output. Rumus untuk mengira kos marginal adalah perubahan dalam jumlah kos bahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Kos marginal dalam masa jangka pendek, perubahan dalam jumlah kos adalah bersamaan dengan perubahan dalam kos berubah untuk setiap perubahan tingkat output. Oleh itu, kos marginal juga boleh ditulis seperti perubahan dalam kos berubah dibahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Okey, cikgu. Panjang, cikgu. Okey. Terima kasih Mutia. Macam sesak napas dia bagi rumusan tu. Okay, boleh baca ke? Ini adalah kos yang kita belajar. Ada 6 kos kan semuanya. Jadi paling penting dalam bab ni, kamu tahu apa definisi dia dan juga rumus. Jadi baru kita akan senanglah untuk belajar untuk next subtopik. Jadi selesai sudah rumusan, itu saja kita punya kelas untuk hari ini. Cikgu minta maaf sebab kita sudah terlebih masa. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan di salah. Jangan lupa buat tugasan hari ini, latihan pengukuhan yang cikgu bagi di dalam grup. Boleh kan? Boleh, cikgu. Boleh. InsyaAllah, cikgu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab sudah masuk dan datang kelas. Okey, itu saja. Cikgu, nota mau dibuat cikgu? Ya, buat juga nota. Okey, cikgu. Okay, bye-bye. Semua boleh lab sudah. Okey, cikgu. Makasih. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye. Bye-bye. Okey, Bye-bye. Selamat bersyuti.
Habis sudah? Habis sudah Prof, lebih Nah, itu yang refleksi kamu sebenarnya. Okay. Pengurusan masa kena semak balik. Kan? Melebihi daripada jangka waktu yang telah ditetapkan. Agak-agaknya kenapa? apa tuh? Sebab banyak masalah teknikal kan tadi. Ya, tapi teknikal itu tidaklah terlampau banyak menggunakan masa. Paling-paling pun ada 5 minit saja macam tu lebih kurang. Agak-agak apa? Kamu tengok kamu punya hasil pembelajaran di sini. Tengok kamu punya tengok apa hasil pembelajaran tu. Berapa konten ataupun isi kandungan yang kamu ajar hari ini? Mikrofon. Ada 6 kos pengeluaran. Boleh kan 6 isi kandungan tu dibuat dalam masa 1 jam? Boleh kah? 6 isi pelajaran tu dibuat dalam masa 1 jam. Boleh, boleh Prof. Sebab setiap satu isi tu ada penjelasan kan, ada contoh, lepas tu ada pemula. Kalau kamu betul-betul tengok pelajar kita tadi tu, memang mereka dapatlah, tapi lebih daripada 1 jam kan kelas. Jadi lain kali kamu tengok balik, rancang betul-betul supaya dalam masa 1 jam tu berapa isi kandungan yang boleh kamu buat. Yang kedua, kamu tengok di objektif pembelajaran. Okay. Di sini hanya menjelaskan kos, tetapi apa yang kamu ajar tu termasuk pengiraan kan? Dia betul punya rumus. Rumus. Patutnya ada objektif yang kedua situ. Objektif di situ ialah pelajar dapat apa? Mengira ataupun apa-apalah berdasarkan rumusan bagi setiap kos tersebut. Kan? Ini cuma menjelaskan. Bila menjelaskan, saya punya andaianlah sebagai seorang luar kan. Bila menjelaskan, dia hanya menjelaskan konsep saja, dia tidak mengira. Tetapi dalam tadi tengok ada pula pengiraan. Jadi maknanya menjangkaui lebih daripada itu sebabnya masa itu terlebih kan? Terlebih. Sebab kamu masukkan situ pengiraan. Sepatutnya kamu tidak masukkan pengiraan. Lebih kepada menjelaskan konsep saja. Kan? Kemudian kamu kena buat banding beza. Itu dia KBKK kan? Dalam KBKK salah satunya membanding beza. Bukan setakat menjana idea saja, tetapi membanding beza antara apakah persamaan ataupun perbezaan bagi setiap kos. Pemula tu mungkin the next pelajaran. Tetapi peringkat awal ni kamu kata nak mau menjelaskan aja, bila menjelaskan tu termasuklah membanding beza. Itu tanggapan awal saya bila awak buat objektif pembelajaran macam ni. Nanti semak baliklah cara buat rancangan pengajaran ini yang boleh diukur lah. Yang ini kurang ukur.
Nanti saya message laporan ni lah. Okay. Kemudian apa beza latihan pengukuhan dengan alat pentaksiran? Ini kamu tulis ni kan, alat penilaian, latihan pengukuhan. Adakah alat penilaian itu menggunakan latihan pengukuhan? Ya. Apa yang awak faham tentang latihan pengukuhan? Latihan untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap topik yang diajar. Itu lebih kepada menguasai. Latihan pengukuhan, nguku kita kukuhkan kan? Bila kita kukuhkan tu maksudnya kita meminta pelajar tu menguasai. Tetapi kalau tengok hasil pembelajaran itu, dia lebih pada menjelaskan. Bila menjelaskan, alat penilaian atau pentaksiran lebih kepada awak kena tunjuk latihan dalam bentuk kata-kata orang menjelaskan. Latihan pengukuhan ni lebih kepada menguasai. Itu kena bezakan dua tu. Sebab tu kalau kita tengok di sekolah rendah, latihan pengukuhan dia lebih pada menguasai. Dia bukan sebagai alat penilaian. Beza tu. Salah. Okay. Jadi, mungkin kamu kata situ alat penilaian mungkin kuis ke? Kan? Ataupun soal jawab KBKK ke? Itu alat penilaian. Tapi latihan pengukuhan bukan alat penilaian. Semak balik ya. Baik, Prof. Okey. Yang lain-lain itu tak ada masalah, Cuk. Permulaan saya induksi bagus. Kemudian suara kamu terang dan jelas, boleh didengar. Pelajar pun banyak respon lah ke atas pembelajaran kamu lah yang ada ni. Kemudian bahan pengajaran yang menggunakan PowerPoint itu sesuai. Cuma mungkin terlalu panjang lah kan. Terlalu panjang. Jadi Prof, maaf. Lain kali dia akan macam bukan semualah kos tu diterangkan. Ya. Bukan semua. Okay, kalau tidak nanti pelajar tidak dapat. Okay, lepas tu 44 orang dan pelajar kebolehan pula sederhana. Kamu fahamlah kalau pelajar sederhana ni macam mana penguasaan dia. Okay. Tadi ada 44 orang kah? Tidak. Itu jumlah. Okay. So, saya tengoklah rancangan pengajaran ini berdasarkan apa yang kamu tulis. Bila sederhana, saya punya andaian ialah pembelajaran itu sepatutnya lebih mudah dan tidak terlalu banyak menekankan konten. Lain kalau pelajar kelas depan ataupun kelas cemerlang. Konten banyak tidak apa sebab mereka akan belajar. Tapi bila tengok macam ni, demam juga ni. Kalau saya tengok pun demam. Kelas sederhana ni. Itu 44 orang. Matai. Gitu, okay. The rest okay. Cuma pengurusan masa. Okay. Pengurusan masa kamu tidak ikut kepada kamu RPH. Punya RPH. Ya. Kamu jalan saja. Tahulah batu sapi tu. Bahkan tu pusing-pusing jalannya kan. Jalan aja, janji sampai kan. Dan jangan sampai di Sungai Sebuga sudahlah. Cukuplah di batu sapi tu kan, dekat saja pergi bandar dia. Jangan panjang-panjang lagi. Kemudian aktiviti berkumpulan ni sepatutnya boleh buat selepas pembelajaran. Jadi dan next pembelajaran nanti kamu boleh tanya apa hasilnya. Okay. Itu penting. So dalam refleksi apa yang kamu boleh jelaskan?
Oke. Tidak perlu pikir. Kamu pikirlah nanti kamu tulis dalam nih kan, di bawah nih kan. Oke, nanti saya send semula dengan dokter. Nah, Ya kah? Tidak payahlah kamu nanti kamu tulis. Yang penting nih kamu nanti gunakan untuk tujuan seminar refleksi. Nanti ada semester 8 lagi kan praktikum. Iya. Ya. Kalau dapat lagi saya, memang saya tanya baliklah barang-barang nih. Bergantung kepada penyelaras lah. Kalau dia bagi saya balik, jumpa lagi lah. Kemungkinan Prof, besar untuk kemungkinan besar nanti kalau sebab bulan 10 ini diorang bilang sudah boleh masuk kuliah, masuk kampus. Ya. Nanti kemungkinan nanti semester 8 barangkali sudah boleh pergi praktikum secara bersemuka. Kan? Jadi berhati-hati. Nanti saya scan balik ini, antar dengan kamu lah. Nanti kamu tengoklah. Ada soalan? Untuk apa? Lupa soalan dia. Lupa soalan. Nah. Untuk pencerapan nih sekali kah atau akan ada lagi? Satu kali aja. Saya dibagi tahu satu kali aja. Satu kali saja. Ya. Guru pembimbing berapa kali sudah? Masuk tadi 2 lah. Tapi akan buat semula. Buat semula lagi. Tidak pernah, nanti kamu bincang dengan guru pembimbing. Satu lagi, jangan lupa bagi tahu guru pembimbing kamu punya apa tuh, co-curriculum. Oke. Kan dia minimum 3 kan? Iya. Kamu bagi tahu nanti, jangan sebab nanti saya bulan selepas cuti itu saya mau markah dia. Boleh. Nanti saya message lah dengan guru pembimbing kamu. Siapa guru pembimbing kamu? Cikgu Mariani. Cikgu Mariani. Dia orang ekonomi kah? Ya, orang ekonomi. Dia orang Sabah kah? Ya, Sabah juga. Dulu dia belajar di mana? Bekas belajar UPSI juga. Mesti dia kenal saya tuh. Nanti kirim salam dengan Cikgu Mariani ya. Oke, Prof. Baik, itu aja. Nanti ada apa-apa boleh WhatsApp lah. Prof, terus sangat ke pengajaran saya? Pada dasarnya tidak. Konten ada, cuma perkara yang paling saya titik beratkan tadi itulah kamu punya pengurusan masa tadi. Itu penting tuh, pengurusan masa. Itu tujuannya rancangan pengajaran kan, untuk mengawal masa kita tuh. Nanti kamu bincanglah dengan Cikgu Mariani bagaimana kawal masa. Oke, Prof. So nanti kita jumpa lagi di kampus kan nanti. Insyaallah. Oke. Wassalamualaikum. Terima kasih, Prof. Oke, sama. Bye-bye. Bye.